Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Fasayakfikahumullah wa huwas samiul alim. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah taala, kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah. Dengan keizinannya kita dapat sama-sama dipertemukan pada tengah hari ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan diberkati dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaAllah. InsyaAllah pada tengah hari ini, seperti biasa, kita akan sambung perbahasan dan perbincangan menggunakan kitab Al-Iman wal Hayah, kitab Iman dan Kehidupan. Dan kita sambung bacaan di dalam kitab pada muka surat 108 nombor 57. Tapi saya nak ulang sedikit nombor 56. Masih lagi di bawah tajuk orang beriman tidak terumbang-ambing antara kalau dan seandainya. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk memperolehi gambaran yang lebih mudah, seorang pensyarah di salah satu universiti di Amerika Syarikat membuat perbandingan yang tepat dan menarik ketika pensyarah itu berdialog dengan mahasiswa. Berkatalah pensyarah, berapa orangkah di antara kamu yang boleh menggergaji kayu? Lalu beberapa orang pelajar mengangkatkan tangannya. Lalu ditanya lagi oleh pensyarah, berapa orangkah di antara kamu yang boleh menggergaji serbuk kayu? Lalu tidak ada seorang pun yang mengangkat tangan. Lalu pensyarah itu berkata, sudah tentu tidak mungkin seseorang itu menggergaji serbuk kayu. Begitulah keadaan dengan masa yang lalu. Apabila kamu masih merasa kecewa dan berkeluh kesah kerana peristiwa yang menimpa kamu di masa lalu, maka ketahuilah bahawa kamu menggergaji serbuk kayu. Jadi tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, daripada kisah ini kita ambil satu pengajaran
yang sangat penting. Iaitulah bagi kita manusia ni ada perjalanan hidup. Ada kisah yang akan datang, kisah sekarang dan kisah yang telah lalu, ataupun dipanggil masa silam kita. Masa silam ni ada yang seronok, ada yang tidak menyeronokkan, ada yang baik, ada yang kurang baik. Jadi secara ilmiahnya dan teorinya, hakikatnya kita tidak perlu sangat untuk mengenang masa-masa yang lalu. Kerana perbuatan mengenang masa lalu ini hanyalah tidak lebih gambarannya seperti menggergaji serbuk kayu. Maknanya benda yang sangat halus, yang tak mungkin boleh dilakukan oleh mana-mana manusia. Jadi dengan maksud, biarlah masa itu berlalu, kecuali apa yang kita kenang-kenangkan itu adalah dosa silam kita, yang kita diajar untuk kembali bertaubat kepada Allah. Tapi kalau mengenang peristiwa silam sampai tak jadi apa, kerja pun terbengkalai, hidup pun jadi tak ketahuan, hidup pun jadi berserabut, maka itulah gambarannya seperti debu kayu yang sebenarnya tidak ada nilai langsung dan boleh lenyap pada bila-bila masa. Jadi tugas kita yang perlu dikenang adalah dosa silam untuk kita bertaubat. Itu saja. Kita ingat, aku ni pernah dulu buat dosa begian-begian, pernah tinggal semayang, pernah itu, pernah ini. Jadi dengan niat kita ingat perkara lalu ini untuk kita perbaiki balik diri kita, kemaskinikan balik masa hadapan kita, dan yang lebih penting untuk kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam setiap apa juga yang telah kita lakukan. Baik, nombor 57. Dale Carnegie membuat kesimpulan yang sama seperti berikut. Saya merasa bahawa kekecewaan dan kegelisahan kerana kejadian di masa lalu sungguh tidak memberi manfaat barang sedikit jua. Sebagaimana tidak ada manfaatnya menumbuk tepung atau menggergaji serbuk kayu. Setiap hal yang memberikan keluh kesah kepadanya, itulah yang menimbulkan kerinyut muka dan yang menyebabkan luka dalam perut menjadi besar. Jadi kesimpulan mudah dia, tak perlulah kita nak kenang-kenangkan kisah yang lalu. Yang perlu kita jaga adalah yang sekarang ini dan perancangan kita untuk menyiapkan bekalan untuk hari-hari yang mendatang. Itu yang paling penting, itu yang paling mustahab. Kita punya plan untuk ibadah kita dan plan untuk kehidupan kita di dunia. Kena ingat, dua-dua tu kena jalan sekali. Jangan kita buang dunia. Kan, kita kira akhirat saja tak boleh juga. Sebab kita hidup ni atas dunia. Banyak benda yang nak tak nak mesti dikaitkan dengan dunia. Dan mesti kita gunakan dunia itu untuk jambatan menuju ke negeri akhirat. Allah sebut dalam surah Al-Qasas, wabtaghi fima atakallahu darul akhirah. Allah kata, tukarkanlah segala aset dunia yang kamu ada. Allah suruh kita alih, kita tukar untuk menjadi pahala bagi negeri akhirat kita. Semua aset dunia yang kita ada, Allah suruh tukar untuk habuan kita di akhirat. Ada duit, tukar jadi pahala. Handphone, tukar jadi pahala. Kereta, tukar jadi pahala. Rumah, tukar jadi pahala.
Jawatan kita, kerja kita, tukar jadi pahala. Apa sahaja, tukar jadi pahala. Tetapi dalam masa yang sama, kata Allah, wala tansa nasibaka minad dunya. Dalam masa yang sama, kita seribuk tukar semua jadi pahala. Allah kata, jangan lupa nasib kamu di dunia. Jangan lupa habuan kita atas dunia. Kan, nak beli rumah, nak beli kereta, nak beli motor, nak itu, nak ini. Itu dunia punya cerita. Tak apalah, yang tu memang kita punya keperluan. Tak, kita punya keperluan asas kehidupan memang benda tu kena ada. Rumah, duit, belanja, makan, minum, nafkah, apa semua. Jadi yang tu pun jalan. Tapi di celah itu, semua aset yang kita ada, tukarlah jadi pahala. Itu yang agama suruh. Sebab agama kita ni tuan-tuan, dia menitik beratkan dunia dan akhirat. Dia satu agama yang sangat seimbang. Agama yang sangat cantik. Yang tidak ada aturan itu pada mana-mana agama, kecualilah pada agama Islam sahaja. Jadi syukurlah pada Allah bila Allah hadiahkan kita sebagai seorang Muslim, dan itu nikmat yang paling besar yang Allah bagi kepada kita. Sebab itu dah jadi orang Islam, biarlah kita jadi orang Islam yang cerdik, yang bijak, yang pandai, yang berilmu. Sebab apa kita tekan persoalan ilmu ni? Sebab bila ada ilmu ni tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, perjalanan kita, ibadah kita, apa sahaja yang kita buat, dia akan jadi lebih cantik, lebih indah, lebih sempurna. Bila ilmu tidak ada, kita akan kerugian. Kita akan ada kelompongan dalam hidup. Kan? Sebab itu mengajilah tuan-tuan, kuliahlah di mana, apa cara, kaedah sekalipun, yang penting ilmu tu kita dapat. Pemahaman tu kita dapat serap dalam hati kita. Bila faham, kunci dia, semua benda beres. Tuan-tuan faham cara memandu kereta, selesai. Senang lah. Kita nak mandu, nak motor, nak signal, nak double line, kita tak boleh potong traffic light macam mana. Sebab kita ada ilmu tu. Kan? Orang yang bercucuk tanam, dia ada ilmu bercucuk tanam, senang. Tanaman dia cantik, subur, besar, elok, berhasil. Sebab ilmu. Bila ilmu tak ada tuan-tuan, rosak hidup manusia. Berlaku, saya tengok dalam sehari dua ni, ada juga keluar dalam laporan akhbar. Dia jadikan tiket konsert Coldplay sebagai mas kahwin. Ini nak kategori macam mana tu? Tapi bukan di negara kita lah. Kalau negara kita memang bangang semua orang itu, kan? Ini negara jiran. Dia punya hantar mas kahwin dia macam biasalah, Quran, sepasang pakaian solat dan tiket Coldplay. Tak boleh kan? Kan? Dari segi hukumnya, mas kahwin ni benda yang wajib diberi oleh suami kepada isteri yang bermanfaat. Yang bermanfaat. Benda yang ada nilai dari sudut agama. Tiket konsert tambah Coldplay yang kuat LGBT, itu tak ada nilai. Kan? Datuk Mufti Pahang dah hurai benda ni. Dia kata tak boleh, tak sah lah dia punya mas kahwin ni kalau itu saja. Kan? Jadi nilaian dia tu mesti yang ada nilai. Umpamanya Quran senaskah, boleh. Ataupun Quran dengan dia mengajar isteri dia Fatihah, boleh. Tak ada masalah. Benda yang ada manfaat kan? Dia tak semesti mas kahwin tu RM500 tunai. Kalau zaman-zaman Madani ni RM500 hutang boleh. Sebab dia rahmah kan. Jadi takkan mampu.
Tapi kalau tak ada keupayaan juga, dia menjadi satu hutang yang mesti dilunaskan semula. Itu kena faham. Jangan semua kita nak agamakan. Tak. Semua kita nak tempek dengan agama. Jadi biar ada ilmu, biar kita faham, biar kita tahu kedudukan. Jadi ini pentingnya tuan-tuan, kita mengaji kuliah ni supaya kita tahulah mana boleh, mana tak boleh dan seumpamanya. Baik. Jadi dia kata tadi, kegelisahan di masa lalu ni langsung tak ada apa manfaat. Kan kita nak menyesal benda yang dah lepas. Apa ada manfaat dia? Benda dah jalan. Benda dah berlalu. Kan? Dulu kita bagian-bagian itu tak apa tuan-tuan. Itu dulu punya cerita. Sekarang ni kita cerita sekarang. Dulu 30 tahun dulu kita memang boleh tahan lah. Boleh tahan tu maksud dia boleh tahan jugalah perangai ni. Bukan boleh tahan baik, boleh tahan liar dia tu. Kan? Zaman kita dulu ni 20-30 tahun dulu boleh tahan Ustaz. Kan? Apa yang saya tak buat Ustaz, semua saya masuk. Kalau di apa tu taman komplek tu tingkat 2 lah. Macam biasa ni. Kalau semua house tu B2 lah. Kan? Ustaz pun tahu juga. Ya, aku orang KL, aku tahu. Aku lahir kat Kuala Lumpur. Kan? Saya orang KL, saya tahu tu. Semua sempat tu saya masuk lah dulu. Kan? Semua house, Campbell, taman komplek, Kota Raya kan. Itu semua tempat kita lah 80-an dulu. Jadi tuan-tuan, itu dulu punya cerita lah. Kalau kita kenang-kenang, tak ada apa, benda dah berlalu, dosa dah jalan, dululah kalau ada dosa lah. Tapi kita cerita sekarang dan yang akan datang. Sebab ulama kata Allah tidak melihat hari lahir kamu, tapi Allah memandang hari mati kamu besok. Tidak melihat hari lahir maksudnya Allah tak tengoklah zaman silam kita. Kalau ada zaman silam kita dah taubat macam hari ni, okey lah. Padamlah cerita tu. InsyaAllah kan. Jadi Allah nak tengok penamat kita, ending kita. Tuan-tuan, ending tu macam mana? Yalah, kita alhamdulillah syukur masih hidup. Allah masih bagi nyawa pada kita, alhamdulillah. Kan? Jadi nyawa ni kita sebut dah banyak kali tuan-tuan. Nyawa ni adalah modal pusingan. Kita nak rolling, kita nak niaga dengan Allah, kita nak ibadah, semua memerlukan nyawa. Sebab orang yang sudah meninggal dunia, dia dah tak ada modal pusingan. Dia punya expired date dah habis. Urusan dia atas dunia ni, tanggungjawab dia selesai. Selesai tu bunyi dah macam best dah. Lega rasanya kan. Tapi takut selesai yang tak selesai. Itu yang kita takut. Kan? Kalau selesainya cantik, okey lah. Sembahyang dia okey, puasa dia okey, jihad dia okey, kerja baik dia semua okey, tak apa. Kita takut selesai dia dalam keadaan tak berapa nak selesai. Kan? Sana sangkut, sini sangkut. Itu yang kita takut. Jadi ambil iktibar orang yang sudah mati. Itu yang Nabi sebut. Nabi kata, ambillah iktibar orang yang sudah mati di kalangan kamu. 2 hari lepas ke bila seniman Wahid Sati kan meninggal dunia. 93 tahun tuan-tuan. Panjang umur dia 93. Kan? Seangkatan dengan dia zaman-zaman Piramli apa semua, rasanya semua habis kot. Ada yang tinggal? Aziz Sata ada ke tak ada kan? Tak ada. Samsudin tak ada kan? Piramli lama lah tak ada. Jadi tak ada lah, tinggal baru-baru BBNU je. Baru-baru nak menjadi pelakon apa semua kan. Baru-baru nak naik ni. Jadi otak-otak ini ialah giliran tu kan, masa tu sampai. Tapi kita alhamdulillah hidup lagi tuan-tuan. Dapat tengok 5 Langkawi ya. Walaupun tak dapat balik, frust kat saya sebenarnya kan. Salah planning. Saya memang nak balik tuan. Sebab last dulu 2019. Lepas tu Covid tak ada. Ni baru ada balik 5 Langkawi ya. Bertembung pula dengan jadual Pakistan. Jadi kita pun duk 50-50. Balik tak balik, balik tak balik sebab raya itu hari balik dah Langkawi. Jadi bila balik tak balik, balik tak balik, macam dah balik. Tengok tiket semua dah tak ada. Sedih benar rasanya.
Kan, tiket kapal terbang pun 4 orang pergi balik 3,000 dah kenapa? Bayar aku duduk bomba je. Kan, tengok dalam TikTok je lah. Kan, jadi tuan-tuan, tak apalah, tak ada rezeki saya tahun ni nak balik, kelang kabut sangat. Jadi yang penting rezeki kita masih hidup. Itu saja tuan. Sebab bila hidup ni, satu ialah kita ada peluang beramal untuk diri kita, menyempurnakan yang wajib, yang sunat. Dan yang kedua tuan-tuan, dalam masa yang sama ialah kita yang insya-Allah anak-anak yang soleh-solehah ni, jangan lupa juga bantu amalan untuk mak ayah kita, mentua, adik-beradik yang dah pergi. Sebab mereka sangat mengharapkan daripada waris yang hidup. Ibaratlah tuan-tuan, macam diorang tunggu je kan, dalam kubur tu mana anak aku, tak ada, hantar sedekah ke sikit kat aku, Yasin ke, tahlil ke, apa ke kan, tak ada. Jadi kita cuba bantulah tuan-tuan. Sebab kita pun akan mati juga besok. Jadi diorang dah tak boleh buat apa-apa kan, diorang tak boleh buat dah tuan-tuan. Kita ni sebab masih hidup, boleh sedekah, boleh baca Quran, boleh berzikir, boleh itu, boleh ini. Tapi diorang dah tak ada. Peluang itu dah habis. Masih hidup di dunia, meninggal, habis. Jadi diorang ni sangat mengharap waris-waris yang masih hidup ni, kalau ada yang ingat mak ayah dia, dapatlah saham tu kan. Jadi kita, ialah yang mengaku anak soleh ni, kita buatlah tuan-tuan. Tiap kali sedekah kan, saya tiap kali sedekah saya akan niat, ya Allah, sedekah aku RM10 ni contoh, untuk arwah mak ayah aku. Sedekah aku yang ni besok pula ni untuk arwah mentua, ni untuk arwah abang, kakak ipar sekali, ni untuk ni, untuk ni. Kita niatkan. Imam Syafi'i kata insya-Allah pahalanya sampai pada si mati kan. Tak kira lah pahala sedekah kita ke, baca Quran kita ke. Kita dah habis dah baca Quran 2 muka, ya Allah, bacaan pahala Quran tadi aku hadiah untuk arwah mak. Boleh, tak ada masalah kan. Jadi tuan-tuan, kita bantulah. Sebab kita masih ada ruang, mereka dah tak ada tuan-tuan. Mereka ni transit. Alam barzah ni alam transit kan. Jadi kita yang masih ada nyawa ni, alhamdulillah, syukur. Peluang-peluang ni kita kena guna dengan sebaik mungkin untuk kita mendekatkan diri kepada Allah dalam apa keadaan sekalipun. InsyaAllah bila kita ingat pada dia, dia akan bantu kita insyaAllah. Baik, seterusnya nombor yang ke-58. Ada satu kelemahan yang menguasai kebanyakan manusia, iaitu suka menumbuk tepuk dan menangisi semalam yang telah pergi. Ini dia punya bahasa dia. Mereka menggigit jari kerana sedih terhadap masa yang lain dan menyesali apa yang telah terjadi. Tetapi orang beriman yang kuat keyakinannya terhadap Allah, percaya akan qada dan qadar Allah, tiadalah mahu menyerahkan dirinya menjadi mangsa peristiwa yang telah lalu. Bahkan dia meyakini bahawa suatu yang telah diputuskan oleh Allah itu pasti akan terjadi. Apa yang menimpanya perlu diterima dengan rela, sebagaimana yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam menghadapi setiap peristiwa yang terjadi, Nabi mengingatkan kita, kalau kiranya begini atau begitu, hendaknya begini atau begitu. Jangan cakap. Yang itu kita akan baca hadis itu lagi. Maknanya tuan-tuan, kita kena percaya setiap saat, setiap langkah perjalanan kita, hakikatnya Allah yang menyusun dan menentukan. Berjaya atau tidak, itu Allah yang izin. Dan ini dipanggil ketentuan baik, ketentuan buruk, qada dan qadar Allah. Bagi orang beriman, dia harus menerima dengan hati yang lapang, hati yang terbuka, dan
Bukan terima bulat-bulat saja. Maknanya usaha tu kena ada lah. Bukan kita ni bukan Qadariyah, kan? Bukan juga Jabariyah, serah bulat-bulat tak buat apa. Nak buat macam mana Ustaz? Allah dah takdirkan saya miskin. Dan memang kau tak kerja. Cari kerja pun tak mau, isi borang pun tak, bawa Grab pun tak mau. Memanglah miskin. Contoh, kan? Jadi kita bukan macam tu. Kita tahu takdir tu Allah dah atur, Allah dah susun. Tapi Allah akan susun juga niat kita, gerak hati kita menjurus ke arah takdir yang dia dah atur, kan? Kita ayah pening nak fikir tuan, Allah yang atur semua. Kita terima saja ketentuan dia. Bahasa mudah dia positif. Jangan ada negatif dalam diri kita. Walaupun yang kita dapat tu benda yang kita rasa tak bagus untuk kita. Mungkin sakit. Sakit tu tak bagus lah untuk kita. Kita nak sihat. Ataupun kemalangan kecil ke, aksiden motor ke apa. Benda tu tak bagus untuk kita. Tapi Allah yang dah susun tu, kita terima je. Sebab kita tak ada kekuatan, tuan-tuan. Kita tak boleh nak mengelak takdir yang Allah dah susun, kan? Kadang-kadang, bukan kadang-kadang, benda tu mesti kita kena terima. Usaha kena buat sebaik mungkin. Tapi hakikat, realiti, ketentuan dia pada Allah. Semua orang usaha, tapi hasil dia tidak sama. Tuan-tuan yang ada dalam surau ni, gaji semua tak sama, kan? Kan? Tak sama gaji masing-masing. Jadi usaha kena buat, ikhtiar kena buat. Kita dah jaga kesihatan, medical check up, makan vitamin, suplemen, jaga pemakanan, exercise, begitu begini, pump demam 3 hari. Nak buat macam mana? Bukan kita jenis main melantak. Dah, jaga pemakanan ni, kan? Sebelum makan buka kalkulator dulu, kira kalori. Punya jaga. Obat lah, aku takkan buat benda tu, aku faham je. Tak ada masa nak kira kan. Telan je jalan, lantak kan. Kira-kira kulit roti je boleh makan. Kan, kira-kira dia tengok Allah, kulit roti je makan. Baik tak payah kira, baik kau telan je, kan. Malam tadi lepas kuliah, anak murid ajak, Ustaz minum, Ustaz lama tak minum. Minum. Dia pula tanya kita, kan, sampai kedai macam biasa Ustaz. Saya pun dah tak ingat apa yang macam biasa. Macam biasa Ustaz, macam biasa je. Roti telur, roti jantan, suka hati lah, pantai, kan. Dah habis keping Ustaz, lagi Ustaz, cukup je. Buat warung kan, cukup je, cukup. Ni dah malam tadi, kan. Jadi tuan-tuan, kalau main kira kalori, tak makan kita roti telur, roti apa ni, kan. Pakai kuadal gitu je. Jadi kita ni usaha ikhtiar. Tapi bila hari nak datang dia sakit tu, dia sakit, tuan-tuan. Doktor, kalau kira betul-betul jaga ni, doktor paling sihat, kan. Doktor yang kerjanya, ada seorang doktor ni, katalah dia pakar tulang. Dia pakar tulang. Dia tengok tangan kita gitu, dia tahu tulang elok ke bengkok ke apa, kan. Lari ke dia tahu. Tiba-tiba dia sakit pinggang. Dia pakar tulang, dia pula sakit pinggang, belakang tak boleh bangkit lah. Seminggu tu sadar. Doktor pakar darah, kena kanser darah. Anak murid saya doktor, yang selalu saya pergi apa-apa cari dia lah dekat Gombak, klinik swasta, perempuan, kanser, kan. Doktor yang hari-hari rawat orang kanser, nasihat, dia kena kanser. Jadi kita nak kata apa? Ini ketentuan Allah. Allah dah susun untuk kita. Jadi bagi orang beriman, dia tak perlu nak mikirkan masa silam dia, sebab Allah yang dah atur semua. Tuan-tuan, usaha, tahun ni dapat panggilan pergi haji. Siapa yang panggil? Bukan tamu haji, Allah yang panggil, kan. Pergi haji ni tuan-tuan kena ingat, dia bukan cerita dia duit banyak. Kan, ramai orang duit banyak tak pergi haji. Ada orang tak ada duit boleh pergi haji. Nampak? Ada orang sponsor, ada orang belanja dia, ada macam-macam. Pergi haji ni bukan cerita dah pencen. Saya pencen esok 65 Ustaz, saya pergi.
Berlambak orang pencen tak pergi haji. Yang pergi geng-geng muda je, 50-an ke bawah. Ramai anak muda. Pergi haji bukan sebab masa lapang banyak. Saya dah pencen ni banyak masa, Ustaz boleh lagi haji. Dah, orang bekerja ramai pergi haji. Jadi haji ni tuan-tuan, Allah yang panggil dan Allah yang izin. Sebab itu tuan-tuan, saya adalah setahun dua pengalaman haji 2010-2011. 2 tahun tu dalam 2 tahun itu, setahun 2010 pun ada kes, 2011 pun ada kes. Tapi tak banyak kes ni maksud saya orang yang dah pergi haji, dia dapat panggilan tahun tu, dia pergi tapi tak dapat haji. Kita nak cakap apa tu? Kita rasa dah lambai-lambai kat KLIA ni, aku balik Pak Haji dah. Dah sampai sana tak boleh buat haji dah. Allah belum izinkan lagi. Dia sakit. Tahun 2010 tu ada 6 orang kalau saya tak silap, jemaah Malaysia keseluruhan yang tak dapat buat haji. Itu memang down betul lah. Sebab dia sakit yang tak boleh bawa pergi Arafah. Dia ada sakit yang ambulans sedaya upaya akan bawa lah. Walaupun dia tak turun daripada ambulans, dia pusing di Arafah tu, dapat haji. Yang lain tu nanti kita urus kemudian kan. Dia punya melontar ke apa ke, tu kemudian. Yang penting pergi wukuf dulu. Sebab kalau wukuf tak pergi, haji tak ada. Haji tak sah lah, sebab itu rukun kan. Jadi tuan-tuan, ada satu kes tu saya ingat, ada satu akak ni, dia sakit teruk lah. Wayar berselerak-selerak ni, tapi cuba bawa juga. Akhirnya separuh jalan, tak sampai Arafah, separuh jalan dalam ambulans, muka dah biru. Sebab support tu dah kurang. Lepas tu dengan ambulans terentak lah apa, lah kali patah balik. Tak dapat haji dia tahun tu kan? Jadi ingat, apa pun Allah Ta'ala, walaupun dah depan mata Kaabah dah nampak dah, tapi haji tak dapat. Tuan-tuan nak cakap apa? Itulah ketentuan Allah kan. Macam kita lah, makan nasi, lauk ayam, lauk ikan, baru nak suap, oyen datang, dia terpa je ikan kita, kucing kan, dia pelompat zap, ambil ikan tu lagi depan mata kita ni, nak suap. Tapi dah bukan itu rezeki kita kan. Allah dah takdirkan. Macam orang tua kita kata lah, kalau nasi tu jatuh pun itu bukan rezeki kita, kecuali kita ambil kutip masuk balik, itu lain kan. Tapi maksud dia dah nak masuk mulut pun, kalau bukan rezeki, dia jatuh ke bawah. Itu keyakinan kita tuan-tuan. Jadi sebab itu, bagi orang beriman, dia akan berserah pada Allah. Dia tak ada nak gundah gulana, tak ada tuan. Dia tenang aja, relax aja. Jadi bila kita tenang, lapang dada, kita relax, Allah akan campakkan ketenangan tu tuan-tuan. Saya dalam hidup, saya buat macam tu je tuan. Kadang-kadang, yalah, kadang kita nak cepat, time-time tu lah dia jam kan. Kita nak lekas ni, time-time tu lah lampu isyarat buat gila pula kan, merah bukan main lama, hijau 5 saat je, sabar je. Dia nak buat macam mana kan? Tak apalah, dia Allah dah tentu aku hari ni macam ni, aku hadap je lah. Itu je. Nak mengamuk, potong kiu, karang, cilok jalan dalam ke macam mana, tak jadi apa kan. Dah itu yang Allah dah takdir. Kita hadap je benda tu elok, kita serah je pada ni kan. Dia kaedah dia gitu. Jadi tuan-tuan, saya nak habiskan dengan hadis Nabi. Nabi kata apa? Qadarullahu wa ma syaa fa'al, fa inna law taftahu amal syaitan. Allah telah mentakdirkan, dan apa yang dikehendakinya diperbuatnya. Kerana mengucapkan kalau itu hanya membuka kerja syaitan. Jadi perkataan kalau-kalau ni, Nabi kata kita buka jalan untuk syaitan. Sebab bagi orang beriman, Allah dah takdirkan aku begini, aku syukur. Allah takdirkan aku begini, tak apa baik, aku sabar. Itu je. Syukur, sabar. Itu saja kan. Kita ada kata, kalau lah aku tak pergi tadi kerja hari ni, tak ada aku aksiden. Tak boleh. Sebab kita mana nak tahu aksiden tak aksiden. Kalau kita tahu, memang kita tak pergi kan. Tapi sebab kita tak tahu, kita diajar keluar rumah, bismillahi tawakkaltu ala Allah. Itu cara serah pada Allah.
Apa-apa gantung diri dengan Allah. Paling tidak tuan-tuan, bacalah bismillah. Sama ada bismillah saja atau bismillahirrahmanirrahim penuh, bacalah. Kan Nabi kata kan, setiap benda baik yang kamu buat mula dengan basmalah, bismillah tu. Kerana ada keberkatan dalam pekerjaan kamu ataupun apa yang kita buat. Start kereta, bismillah tuan-tuan. Nak masuk gear, bismillah. Kan? Tuan-tuan nak bangun, sekejap lagi nak sembahyang zuhur ni, bismillah. Keluar-keluar sekarang pakai kasut, bismillah. Kan? Semua kita latih tuan-tuan. Biar bismillah ni dia dah lali dengan mulut kita. Kita letak kebergantungan kita kepada Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. InsyaAllah. Wallahu ta'ala a'lam. Itu yang boleh kita sharekan sedikit pada tengah hari ini tuan-tuan. InsyaAllah mudah-mudahan ada manfaat, ada kebaikan yang dapat kita ambil bersama. Dan apa yang paling penting ialah, pertama kita kena ingat kita ada Allah, dan kepada Dialah kita sentiasa menyerahkan segala-gala urusan kita. Sebab kita tak ada kekuatan, kan? Kita ada anak, pengajian dia, jodoh dia, semua kita serah pada Allah. Kita bukan boleh buat apa pun, kan? Kita hanya ikhtiar merancang begitu begini. Hakikatnya lulus tak lulus, izin tak izin, itu dia. Kita terima saja tuan apa yang Allah dah susun untuk kita. Dan jangan putus asa dengan Allah, mintalah segalanya dengan Dia. InsyaAllah Allah akan beri yang terbaik kepada kita. Wallahu a'lam. Sebelum kita tangguh, ada 1-2 perkongsian ringkas. Yang pertama, insyaAllah kita akan buat solat hajat selepas solat zuhur nanti. Siapa yang ada kelapangan sekejap, 2 rakaat untuk sahabat kita yang koma, stroke. Yang stroke. Jadi kita doa yang terbaik, insyaAllah. Mudah-mudahan kembali sembuh lah, insyaAllah. Dan yang kedua tuan-tuan, saya nak sambung kutipan tabung. Tapi tabung saya tertinggal kat tadi. Itu Allah dah takdirkan. Kalau gabut tertinggal, nanti kita minta sejadah ke apa. Tabung kebajikan dan tahfiz lah. Sahabat saya di kampung Sungai Pagi Behram, yang selalu saya kutip tu lah. Banyak lagi tuan, ada 3 juta lagi duit yang kita akan dicari lah, insyaAllah. Baik, yang ketiga, saya dan sahabat saya ada buat badal haji RM2,500, korban dan akikah di Mekah dan juga di Kemboja. Dan juga insyaAllah pada awal bulan 10 nanti, saya ada bawa jamaah untuk umrah 12 hari 10 malam, 8,000 lebih ke 10,000 lah. Itu standard punya harga lah kan. Mana-mana package pun 8 ke 10 macam tu. Sebab sekarang ni tiket dengan hotel dia memang mahal. Sejak bulan 12 tahun lepas, dia dah naik kecoh-kecoh dulu, naik, dia takkan turun kecuali hujan saja yang turun. Lain daripada itu, dia akan naik juga. Jadi itu lambat lagi lah, bulan 10 kan. Tapi siapa yang plan, kalau teringin nak pergi dengan saya ke, saya akan bawa rombongan tu insyaAllah. Wallahu a'lam. Kalau apa-apa tuan-tuan boleh roja nanti. Itu saja untuk tengah hari ini. Yang baik, yang benar daripada Allah. Yang kurang, kelemahan diri saya sendiri. Kita tangguhkan majlis dengan tasbih kafarah, suratul As dan bacaan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana haza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma fina syaqiyyan wa la mahruman wa la matruda. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad
Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.